Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak masuk dengan bab baru iaitu bab 6, asid dan alkali. Okey, kita perhatikan apa dia maksud asid dan alkali. Okey. Asid dan alkali terdapat dalam makanan kita. Okey, kita sebenarnya kadang-kadang kita menyifatkan asid itu adalah satu bahan bahaya yang terdapat dalam makmal sahaja, tapi sebenarnya ia juga terkandung dalam makanan kita sebenarnya. Okey, contoh-contoh asid asid organik ataupun asid tak organik. Okey, asid organik ni macam asid ada dalam buah, asid sitrik dalam buah, okey, dalam buah-buahan yang masam rasanya, buah orange, buah lemon. Asid asetik cuka yang kita gunakan, cuka makan yang kita buat masakan tu kan, untuk rasa masam, itu cuka, namanya asid asetik. Kemudian asid formik. Asid formik ni asid yang terhasil daripada sengatan lebah. Kemudian yang kedua ialah asid tak organik. Contohnya asid sulfurik, asid nitrik, asid fosforik dan asid borik. Ini semua asid-asid tak boleh makan. Yang boleh digunakan oleh badan tu cuma asid yang organik saja. Yang tak organik tu semua kebanyakannya berbahaya dan tidak boleh kita gunakan untuk makanan kita. Okey, contoh-contoh alkali, natrium hidroksida, amonia, kapur mati, iaitu kalsium hidroksida. Okey, itu dia dah sediakan contoh-contoh. Okey, kalau asid ni biasa dia akan sebut asid dulu di depannya. Kalau alkali dia tak ada cakap alkali apa ke. Dia macam natrium hidroksida yang popular lah. Yang popular adalah natrium hidroksida dan kalsium hidroksida. Itu antara alkali yang popular. Okey, tak banyak sangat kalau alkali ni. Kalau asid banyak. Contoh-contoh asid banyak Kalau alkali tak banyak. You kena ingat amonia, natrium hidroksida dan kalsium hidroksida saja. Okey. Sifat-sifat pula kita nak kenal asid ni. Kita nak kenal pula alkali, apa dia punya ni. Okey. Kita nak tahu satu sifat tu asid atau alkali, kita tengok dia punya sifat-sifat dia. Okey, kedua-duanya mengakis. Kedua-duanya mengakis. Mengakis ni maksudnya bila kita letakkan di dalam apa? Contohlah sifat mengakis ni. Letak dekat kertas, kalau yang pekat tu kan, asid pekat tu dia akan berlubang. Kertas akan terkoyak dan berlubang di tempat yang terkena asid tadi tu. Kalau kena tangan, tangan kita macam melecur kan, mengakis. Kalau kena dekat cat tertanggal daripada dinding, itu antara contoh-contoh mengakis. Itu antara sifat-sifat mengakis lah. Okey. Okey, kemudian dia punya rasa pula. Asid ni dia berasa masam. Okey, contohnya buah lemon kan. Masam. Okey. Kalau alkali dia berasa pahit dan licin. Pahit dan licin ni contoh macam shampoo kita. Shampoo kadang-kadang kita tertelan sabun ke shampoo kan, kita punya bahan-bahan di bilik air tu, kita akan rasa pahit sikit kan. Kadang-kadang kan kita tertelan, kita boleh ni lah, maknanya kalau macam alkali tu dia pahit, asid dia rasa masam. Nilai pH. Nilai pH ni nanti saya akan bincangkan lah. Cuma saya nak terangkan sekarang ni pH ada 14 daripada 0 sampai 14. Jadi yang bawah daripada 7 adalah asid, 1 sampai lebih kurang 6.9 tu adalah asid. Manakala kalau nilainya 8 sampai 14 itu adalah alkali. Okey, asid alkali. Yang 7 tu apa? 7 tu apa? 7 tu bukan asid, bukan alkali, tapi sesuatu bahan tu bersifat neutral. Neutral. Kalau dia 7, dia neutral. Maknanya dia bukan asid, dia bukan alkali. Okey. Kemudian dia penindak balas dengan logam reaktif. Asid ni, kalau kita nak tahu, ini lah yang biasa digunakan. Kadang-kadang yang biasa digunakan. Contohnya kalau ada dua bahan yang tak berwarna, tak tahu macam dia warna macam air masak tu kan, tidak berwarna kan.
Macam mana nak tentukan ini asid ke alkali ke? Biasanya kalau kita letakkan, kita letak satu logam dalam asid tu, dan dia logam tu akan menghasilkan apa? Menghasilkan udara, menghasilkan buih-buih udara, gelembung udara. Itu dia. Itu maknanya menunjukkan dia asid lah. Kalau kita letak logam dalam satu larutan alkali, dia tak akan memberikan tindak balas. Kalau kita letak satu logam, tak kira lah logam besi ke, kuprum ke, apa-apalah, aluminium ke, apa-apa logam letak dalam larutan yang dalam bekas yang mengandungi asid, dia akan menghasilkan gelembung lah. Nanti saya tunjukkan video dia. Kemudian ini litmus ni biasa, kita litmus biru, litmus merah. Litmus biru, litmus merah. Kertas litmus. Kertas litmus, kalau asid ni dia akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Kertas litmus biru, ingat BM, asid BM. Asid BM. Biru merah. Asid BM. Biru kepada merah. Kalau alkali terbaliknya. Kalau alkali, dia tukar merah kepada biru. Okey, merah kepada biru. Ingat je asid BM. Bahasa Melayu, contoh macam tu lah. Macam-macam benda lah kalau kita nak ingat. Kalau kita nak ingat, kita kena ada macam akronim. Asid bahasa Melayu. Apa asid bahasa Melayu? Asid maksudnya dia menukarkan biru kepada merah. Kalau alkali, sebaliknya lah. Tak payah nak ingat. Kalau dah asid biru merah, alkali, merah biru lah. Okey. Kemudian dia larut dalam air membentuk larutan beralkali. Okey, itu sifat-sifatnya lah yang kamu kena ingat. Okey, seterusnya, ini antara aktiviti lah yang kita boleh buat di rumah nanti. Cuba kalau kita rasa teksturnya. Kalau cuka ni, kamu try makan lemon lah. Lemon ke, orange ke, yang masam-masam tu. Dia rasa masam kan? Masam kan? Macam tu. Kemudian kita rasa lah. Kita rasa. Dia tak akan licin. Dia tak akan licin lah. Dia tak akan ada struktur licin. Dia biasa je. Kalau larutan soda penaik. Kalau ada soda penaik tu. Soda bikarbonat. Soda penaik ataupun soda bikarbonat. Ambil sikit lah. Jangan banyak-banyak sangat kan pening kan. Ambil sikit, letak dalam air masak, rasa sikit. Tak payah minum macam air masak tu. Just celup dengan tangan, letak kat lidah je. Kita akan rasa masam. Kemudian rasa dia punya teksturnya. Dia akan rasa licin seperti sabun. Itu menunjukkan bahawa alkali ni dia pahit dan teksturnya licin. Cuba tengok sabun lah. Sabun ada salah satu contoh bahan yang beralkali kan. Tak payah rasa lah. Macam dia licin lah. Tapi saya percayalah kadang-kadang kita pun ada terasa sabun kan. Termakan sabun nak mandi apa semua. Dia memang pahit dan teksturnya licin lah. Macam gitulah licin. Macam minyak-minyak sikit kan. Okay. Itu adalah alkali. Sifat mengakis. Bila letakkan asid di atas kertas suras, titikkan sikit. Dalam beberapa lama nanti akan asid dan alkali yang pekat ni dia akan mengakis lah. Satu lubang terbentuk pada kertas suras. Itu maknanya menunjukkan dia mengakis. Dia mengakis. Jadi tak boleh main-main lah. Tak boleh main-main dengan sifat asid ataupun alkali ni sebab dia mengakis. Okey? Menghakis. Kalau kena tangan macam mana bayangkan? Kalau kena muka lagi macam mana kan? Okey, yang nilai pH. Nilai pH. Ini biasa dibuat dalam penunjuk universal lah. Penunjuk universal. Yang digunakan untuk menunjukkan. Di dalam amal ada beberapa contoh. Orang kata penunjuk nak menentukan sama ada asid ataupun alkali. Yang di sini dia menggunakan penunjuk universal dan dibandingkan dengan warna tu.
daripada eksperimen tu kita menunjuk asid tu nilai dia pH ni dia satu satu skala yang menunjukkan satu bahan tu asid ataupun alkali. Sebab dalam makmal ni kadang-kadang dia asid dan alkalin dia tidak berwarna dia tak ada warna, dia tak adalah warna merah, hijau, biru, tak ada. Dia tak berwarna. Jadi dia kena lakukan lakukan satu ujian untuk menentukan dia asid ataupun alkali. Jadi pH asid ni menunjukkan dia asid dia kurang dari 7, daripada 1 sampai 6. 1 sampai 6 point something lah macam tu. Okey, itu asid. Tapi kalau alkali ni lebih daripada 7. Lebih daripada 7 sampai 14, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu adalah alkali. Okey, dia semua ada meter. Dia ada meter yang digital punya. Celup aja meter tu dalam alat tu dalam larutan asid ataupun alkali, dia akan terus dia akan keluarkan dia punya bacaan dia sama ada dia pH berapa kan. So kita boleh tentukan dia asid ataupun alkali. Boleh ditentukan. Ini kertas litmus. Okey. Kertas litmus macam ni lah bentuk dia. Dia sama ada dia merah ataupun biru. Just titikkan saja ataupun celup saja dalam bahan yang mengandungi asid ataupun alkali. Macam saya kata tadi, kalau dia asid BM kan, kertas litmus biru menjadi merah. Kalau alkali, dia menukarkan kertas litmus merah menjadi biru. Okey, faham? Soalan saya, kalau awak masukkan kertas litmus merah, kan, kertas litmus merah ke dalam asid, apa jadi? Kita tahu asid tu BM, asid biru pada merah. Bila masuk kertas litmus merah, so tak ada berlaku perubahan apa-apa lah. Tidak berlaku perubahan. Ingat, faham tu? Yang ini. Kita tahu tadi logam dia bertindak balas dengan asid kan. Dia akan menghasilkan tindak balas. Okey, cuma dia masukkan serbuk magnesium ke dalam asid hidroklorik. Magnesium ni logam. Logam dicampurkan dengan asid. Apa berlaku? Dia akan menghasilkan gelembung-gelembung udara. Dia bertindak balas. Dia bertindak balas. Dan mengeluarkan satu jenis gas. Gelembung udara yang kita nampak tu adalah gas. Gas apa? Gas hidrogen. Okey, gas hidrogen macam mana nak tentukan gas hidrogen ke tidak? Macam apa dia punya ujian dia? Apa dia punya ujian dia kan? Yang ni boleh buat dalam makmal lah. Okey, cara nak tentukan dia hidrogen ataupun tidak. Okey, masukkan sikit kayu uji penyala di dalam tabung uji tadi tu yang membebaskan gelembung udara tadi. Dia akan kayu uji penyala tadi tu padam dan mengeluarkan bunyi pop. Okey, itu maknanya menunjukkan kehadiran gas hidrogen. Tengok ni, asid bertindak balas dengan magnesium untuk menghasilkan gas hidrogen. Okey, satu lagi sifat-sifat nak menunjukkan dia asid atau alkali, kita tak boleh kata dalam keadaan kering dalam keadaan kering. Mesti asid ataupun alkali tu di dalam keadaan berair, dalam keadaan larutan. Baru dia boleh menunjukkan sifat asid dia. Contohnya asid kontan dengan alkali kontan kan, maknanya yang bentuk serbuk, tak ada air kan. Kalau kita masukkan kertas litmus biru ni tak berubah warna pun. Sepatutnya dia biru pada merah kan. Tapi sebabnya tak ada air kat situ, so dia tak menunjukkan sifat asid ataupun sifat alkalinya. Contoh macam ni. Dah tambah air dekat asid, dah tambah air dekat alkali tadi ni, baru dia bertukar warna kan. Baru tukar warna pada merah. Yang satu ni bertukar warna kepada biru. Baru dia menunjukkan sifat dia. Okey, kemudian